teknik ni kalau kita kongsikan kepada sebelum ni ada pengguna yang okay, so saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. So soalan pertama untuk perkongsian malam ni kita nak abang kenalkan diri abang, nama, tempat tinggal dan juga kerja lah secara ringkas. Silakan. Okay, saya Rosdi Osman, umur 30 tahun. Duduk dekat Shah Alam. Salam. Okay, tapi saya sekarang ni dekat Selia River, kat kampung orang tua lah. Okey, balik kampung ni. Duduk kampung. Oh, okey. So, sebelum Alright. PKP tu kat kampung ni dah dekat 3 bulan dah. Oh, dah tersekat kat sana dah ni. Kat sana. Tapi sebelum tersekat tu saya memang plan nak datang kampung ni nak buat kerja ni. Alright. So, abang dah kahwin belum ni? Dah kahwin dah. Alhamdulillah. Isteri seorang Anak 3 orang lah. Anak 3, isteri seorang. Baik bang. Okey, kemudian soalan yang pertama untuk malam ni Wun cuba nak abang kongsikan sejak bila mengetahui tentang metal detector dan melalui saluran apa? Dapat kat mana cerita, kat mana nampak dan bila mengetahuinya? Alright, silakan. Okay, ini semua sebab PKP lah. Sebab PKP kita pun macam saya tak ada saluran Astro. Saya kat rumah layan Netflix ataupun YouTube. Alright. So bila YouTube ni dia ada suggestion channel yang berkenaan dengan treasure ni lah. Alright. So saya berminat juga tengok cara diorang scan dapat emas kan. Cuma waktu tu saya bukan tengok siaran Malaysia, saya tengok luar negara punya. Luar negara. So lepas tu saya cakap dengan orang rumah, jom kita try buat kat kampung. Hari tu juga saya buat keputusan beli MD dekat Shopee. Alright, okay, sampai situ je dulu. So soalan dia tadi kat mana saluran dia? Saluran dia antaranya Netflix dan juga YouTube kan. Kemudian beli di Shopee kan. Okay. Soalan yang kedua dia penggunaan MD pertama. Abang kalau boleh kongsikan model dia, model apa? Berapa jenis MD yang abang dah miliki sehingga hari ini? Macam biasalah, yang pertama saya try and error lah. Saya bila tengok metal detector, kalau type dekat Google, dia akan keluar mesti Shopee. Alright. So bila saya tengok Shopee, tengok harga dia paling mahal pun 400 lebih. Saya tak ada fikir panjang, saya terus beli je. Betul, minat dah ada, beli je bang. Tapi saya tak tahu model apa. Cuma yang saya tahu made in China lah. Alright. Dia guna bateri biasa. So saya order, dalam seminggu dia sampai. So saya cubalah. Saya bawa balik kampung. Okay. Saya cuba result dia tak seperti yang kita harap sebab susah. Semua benda dia detect. Okey, berapa lama guna mesin tu sepanjang sampai nak buat keputusan ambil MD kedua? Berapa lama rasanya? Saya ambil keputusan tu dalam 2 hari je. Oh my god. Okey, dia terus dapat kesan kan? Lepas tu saya terjumpa Abang Wan besar. Aben Iwan. Abang Ridwan ni? Aben Iwan Melaka. Okey, nama dia. Aben Iwan Melaka. Okey, right. So saya nampak, saya tak tahu pula yang sebenarnya dekat Semenanjung ni ada jual detektor tu. Baik. Sebab saya tengok harga dia pun boleh tahan lah. Tapi lepas tu untuk lebih kepastian apa beza mesin detektor yang Abang Wan tu dengan yang Cina saya call terus. Saya ambil keputusan sebulan jugalah rasanya untuk buat pemilihan untuk beli metal detektor yang mana satu. Okey, yang pertama kita beli di Shopee, kita hanya biasa kita masuk chat, bayar, log out, sampai barang, betul? Kemudian abang jumpa page Abang Iwan, abang call, tanya, mengambil masa selama sebulan untuk membuat keputusan. Kenapa begitu lama? Lebih lah. Kenapa begitu lama?
Kena Macam apa, biasalah, abang cuba jujur je sebagai pengguna. faktor dia harga. Okey, Harga yang pertama lah. alright. Yang kedua, Abang Wan bagi pilihan banyak. Okey, Ah, rambang Pilihan mata. banyak. So, yes. Abang Wan kata kalau nak mula-mula start, nak yang murah, yang berbaloi, tapi boleh cari duit lah. Mm-mm. Boleh cari makan. Maksudnya model Q30 ke apa? S30, Q30, betul. Q30. Right. Tu ada selain Q30 tu, dia ada saja yang harga RM10,000 tu. Alright, tu yang paling baik lah tu antaranya. Baik. Lepas tu Abang Wan kata ada yang tengah-tengah. Okey. Ada yang tengah antara yang mahal dengan yang paling murah. Maksudnya ada yang tengah dan ramai yang pilih mesin ni lah, Menggunakannya. iaitu Equinox 600 tu. Okey, Equinox 600 Okey, mantap. So Saya guna yang tu lah. So sekarang ni Abang Rosdi gunakan Equinox 600 untuk hunting. Okey, so kat sini. Malan. Hai Azlan, selamat datang. Okey, so tadi keputusan dia selama sebulan lebih untuk memiliki metal detector yang sempurna lah. Saya rasa Equinox 600 tu antara pilihan terbaik lah. Kalau ambil tu, tekad untuk bermain MD memang berbaloi. Saya pun mengakuinya sebab saya pun menggunakan Equinox 800. Okey, seterusnya bang, saya akan tanyakan soalan yang 3. Apakah hasil sepanjang menggunakan metal detector dan paling bernilai? Penemuan Paling sebab berharga. masa paling nak cerita dari mula saya dapat. Boleh abang kongsikan dia. Kat sini banyak sejarah sebab sini penempatan terawal. Tengok sejarah ni. Orang perempuan tak boleh tengok. Ini sejarah panglima. Orang perempuan takkan nak jadi panglima. Ini sejarah lelaki-lelaki. Penempatan terawal kita zaman-zaman Melayu dululah. So bapa mertua saya pun kerja pekaji bumi. Dia dulu mendulang emas. Dia macam-macam lah. Dia tahulah selok-belok kawasan ni lah. Kawasan tu, alright. So pada mulanya saya tak main sungai, saya main bukit, gunung. So adalah hasil dia saya dapat. Antara dia orang panggil dia Raja Besi. Raja Besi. Ada orang panggil pada besi. Tu dalam batu ke dalam tanah benda tu? Dia dalam tanah. Okey. Dia dalam tanah. Masa tu dekat pemuncak gunung tau. Memang susah nak dengar MD tu berbunyi. Saya rasa dekat sejam setengah saya duduk pusing kawasan tu, tiba-tiba berbunyi. Dia terus berbunyi kuat. Ping macam tu. Saya korek tak silap saya dekat 2 kaki. Masa tu saya tak beli pinpointer lagi. Okay. Saya masih guna mesin. So masa tu saya dapat lah sebesar separuh penumbuk. Tahu orang panggil pada besi rasanya. So selepas tu saya call Abang Wan call saya dah macam mana hasil kan. Abang Wan saja kat saya suruh pergi kawasan yang ramai orang. So saya mula start main dekat sungai. So sungai tu daripada air gunung lah tu? Air gunung? Air gunung lah. Panggil air sungai batu. Jeram. Sungai boleh jeram? Mandi. Boleh. Okey, so teruskan. Untuk Sungai Jeram, saya punya style, selain tengok kawasan orang ramai, saya akan try dalam 15 minit ke setengah jam dulu. Kawasan air tu. Saya try. First kali saya tak tagih emas, saya tagih duit siling je. So saya punya kesimpulan, bila banyak siling, kat situlah kebarangkalian banyaknya emas. Dan saya guna saya punya stand ni betul. Okey, so teori dia kita cuba sesatu kawasan tu 15 minit. Jika menemui koin yang banyak, siling yang banyak, maknanya tempat tu pernah didatangi oleh.
Saya buat tu 3 hari, 3-3 saya dapat emas. 3 hari. Okey, kat dah. sini saya cuba kongsikan, boleh saya kongsikan gambar apa ni? Yang pernah Cik Rosli dapat Ada. Okey, yang ni cincin agak berat, agak kasar. Kemudian gambar kanan tu ada Google, ada Google. MD. Okey, boleh ceritakan Okay. kelengkapan nak main dekat jeram ni. Apa yang kita perlu ada selain metal detector? Yang paling penting adalah pin pointer. Pin pointer yang paling penting, pin pointer. Pin pointer jenis waterproof. Waterproof. Boleh sebutkan tak? Apa brand yang abang ada? Alamak. Ataupun warna apa? Saya beli warna hitam. Warna hitam MD, dia tulis MD 970. MD 970 Boleh abang tunjukkan kat skrin nanti untuk saya kongsikan juga nanti. Okey, so dia ada penutup belakang dia penutup merah Betul. Penutup oranye. Okey. So kita ada metal detector dengan pin pointer. Okey, lepas tu Selain tu Google lah. Google. Maknanya kena tahan nafas lama ke ni? Terpulang kepada yang ada orang jenis menyelam habis. Macam saya, kalau tempat tu cetek, saya just selam bahagian mata je lah. Okey, teknik dia. So kalau kat kawasan jeram tu kan biasanya musim hujan pasti akan bertimbun kan? So abang korek dulu ke, abang empang keringkan ke, ataupun macam mana teknik dia? Teknik je, mudah je. Ataupun abang nak rahsiakan? Tak apa, boleh je. Boleh, okey. Kan bila kita hayun kan? Kita hayun MD tu, bila dia berbunyi, yang pertama sekali, kita kena bersihkan dulu kawasan tu. Okey, kita bersihkan daripada dia punya batu pasir ataupun bersih tu maksud saya, kalau kawasan tu banyak batu, alihkan dulu batu tu. Okey. Tapi janganlah bersih, maksudnya tak perlu beria sangat, maksudnya ketepikan batu tu. Ketepikan batu tu, kalau ada pasir, yang first kali guna Google tu, yang penting dia, Google kena yang kaca, jangan yang plastik. Okey. Cermin dia. Sebab dia? Sebab dia kalau yang cermin, selalunya orang guna untuk menembak ikan kan. Okey. Kalau yang cermin, kalau ada sinaran emas, dia akan pantul terus. Baik. Satu tips yang saya rasa menarik, selama ni kita hanya pakai mata kita kan. So kalau ditambah dengan cermin, kilauan tu akan terpantul. Macam tu kiranya. Betul. Baik. Walaupun kalau satu kawasan yang kita dah clear, walaupun cincin tu belah tepi sekali, kita bukan dekat center point yang kita nak cari kan, tapi disebabkan kita pakai Google tu, mata kita boleh nampak terus. Sebab cermin. So kelebihannya bila ada cermin, sampai ekor mata pun boleh nampak cahaya emas tu. Yes, betul. Mantap bang. Sebab tips ni saya rasa sangat berguna. Siapa yang menonton video ni memang bergunalah tips ni untuk lain-lain ambience yang berminat. Okey, terus abang lagi. Okey, selepas kita dah bersihkan batu tu, yang pertama saya selalu buat, saya akan tengok dulu guna Google kawasan yang berbunyi. Kalau boleh nampak dengan mata, saya terus ambil lah barang tu. Tapi kalau tak boleh, saya akan bersihkan dulu pasir tu. Dengan cara layar tangan tu lah, yang macam kita duk ayun-ayun tangan bagi kita kipas pasir. Kipas. Oh, kipas. Mana ada kipas? Ini dia. Inilah dia kipas lipas. Ni. Betul. Iya, makasih ya. Pasir. Betul. Okey. Kipas sampailah terjumpa lapisan batu yang kedua. Baik. So barang tu ada di lapisan kedua tu lah, batu tu. Celah-celahan batu. Mantap. So mudah nampak. Kalau emas memang mudah nampak. Dia memang boleh berbeza kan dengan pasir. Betul. Dia punya kilauan. Sebabnya yang macam saya punya pengalaman,
Kalau berbunyi, saya kalau duit atau emas tu berada di lapisan batu yang kedua, sebab kita dah bersih yang atas kan, selalunya dia terus nampak emas. Terus boleh nampak Cuma kalau tak nampak tu, itu kemungkinan duit shilling. duit shilling. Okey. So biasanya kalau kita sebut saja jeram, gunung, air dia sangat sejuk. Saya pernah dekat satu tempat, duit shilling saya jumpa dia, satu tempat yang saya berdiri kan, Mm-mm. ada dekat berbelas keping duit duduk kat tempat tu saja. Dia berkumpul. Okey. Adakah tu Saya disebabkan teringat Abang Wan pernah cakap dengan saya cari tempat tempat simpanan atau tempat persinggahan air. So kalau saya pergi kawasan yang saya survey 15 minit tu kan, Mm-mm. saya akan cari dekat kawasan persinggahan air. Selalunya kawasan persinggahan air ni bukan tempat yang deras. Okey. Selamat datang Abang Iwan. Wan, Okey. So maknanya Abang Iwan pernah berpesan air deras akan bawa duit tu ke satu kawasan atau satu lombokan lah. betul. Okey. Dan saya follow cara ni memang betul bang. Memang berhasil. Memang berhasil. Okey. Dan kawasan persinggahan air ni sebenarnya tak sangka pun. Maksudnya jangan estimate tempat tu macam biasa-biasa. Maksudnya tapi kita Ibarat menyangka pepatah, tempat tu. jangan menyangka air yang tenang tiada buaya. Boleh tak? Boleh lah. Boleh guna lah. Sebab tempat sunyi macam tak ada orang datang, tapi sebenarnya tempat tu telah membuktikan ada hasil, betul? Betul bang. So ini tadi hasil dia, kalau saya dapat makluman, Abang Rosdi ni 28 Mei 2021 beli Equinox ni. Sekarang ni baru bulan 7 kan. 3 bulan lebih kurang macam tu lah. Ataupun 2 bulan macam tu saya rasa. 2 bulan lebih kan. Maknanya dah memiliki, kalau kat sini saya tengok ada 5 bentuk emas, 3 silver dan pelbagai lah. Betul ke tu? Ataupun ada lebih lagi? Ada jongkong ke yang tak ditunjuk ke? Tak ada, tu je lah Subang yang gambar sebelah kat tikar kan. Okay, Subang. Ah, Ada sepasang Subang, lepas tu sumbang bulat dengan satu yang macam durian tu, apa tu yang emas tu? Itu pun emas. Oh, emas juga. Dia anting-anting ke? Dia macam, dia Subang. Subang juga. Dia Subang India. Okey bang, serius saya cakap, benda ni satu halus, memang kecil dan ringan. Biasanya kalau jatuh tu susah nak jumpa lah. Tapi abang dah membuktikan dengan menggunakan metal detector dan teknik boleh menjumpai hasil seperti ini. So saya ucapkan tahniah lah. Subang tu nak tahu sebab apa bang? Okey, sebab dia apa? Saya rasa pakai pinpointer ni. Kan sebab Google. Okey, pantulan cahaya juga tu dah sebab dia? Yes, betul. Baik. Okey, bila kita buat teknik sapu tu, kita buat teknik sapu kan? Okey. Jangan sapu kuat-kuat. Contoh dah berbunyi kan? Jangan sapu kuat-kuat. Bila anting-anting tu terpelanting, dia terus lantunkan cahaya kena dekat kita punya Google. Baik, ada teknik kipasan yang sederhana sehingga membantu memantulkan cahaya emas tadi kan. Saya kira memang teknik ni kalau kita kongsikan kepada, sebelum ni ada pengguna yang mengeluh tak ada hasil, dengan perkongsian Abang Rosdi saya rasa sangat membantu ni. Saya sendiri pun boleh cuba ni teknik ni. Tak sia-sia. Tak sia-sia saya dengar perkongsian ni kan. So saya ucapkan tahniah. Dia kalau yang dia ada dua teknik sapuan tu. Okey. Kalau barang tu tak bunyi, contoh kita guna pinpointer tak bunyi, maksudnya barangnya jauh lagi, betul tak bang? Betul. Dia jarak dalam 4 inci 5 inci je. Teknik sapuan tu buat macam mana pun tak ada masalah. Okay, sebab nak bersihkan tempat tu kan. Faham. Bila dah jumpa point dia, tu kita kena buat slow tu, jangan kuat-kuat. Kena buat pelan-pelan lah.
Baik. Dan Google tu RM10 je bang. yang apa tu RM10? Google tu RM10 je. Baik. Dia kat Shopee juga boleh dapatkan Saya mungkin ada lah, tapi kat sini saya sebab sini banyak tempat boleh menembak ikan kan. Selalu yang guna tu orang yang nembak ikan. Betul. Macam saya sendiri pun dapatkannya daripada Azlan Black metal detector. Dia balik kampung ke Kedah dan dia bawa buah tangan untuk rakan-rakan PKP lah. So saya ada satu cermin tu. Saya rasa beruntung boleh gunakan. Nantilah. Boleh gunakan. Tapi memang lepas tu kalau ada orang jumpa mesti orang cakap dapat banyak ikan ke? Oh, so orang suspek kita memburu ikan. Betul. Baik, mantap. Ya. So dengan perkongsian ni tadi, telah pun terjawab soalan untuk nombor 4 tadi. So soalan nombor 4 tadi saya nak tanyakan, kongsikan cara mengguna MD dan teknik apakah yang paling bagus. So untuk soalan 4 dah terjawab. Saya kira memang baguslah perkongsian ni. So untuk soalan terakhir lah bang, saya nak tanyakan. Saya rasa banyak lagi yang nak kongsikan ni. Tapi saya kena tanya soalan kelima. Pesanan lah. Janganlah putus asa. Sebab saya rasa ramai yang bila rasa macam susah nak dapat barang tu, dia tinggal di tempat yang berbunyi tu. Sebabnya bang, saya guna Equinox 600 ni, bila saya kaji balik, duit 50 sen, point dia sama dengan cincin 4 gram. 4 gram besar. ID duit 50 sen. Point dia sama. Point dia yang macam saya guna, dia akan naik 13-14. 13-14. Bersamaan dengan 50 sen. Bila 8-9 bersamaan dengan duit 20 sen, ini saya cerita duit Malaysia kan. Bersamaan duit 20 sen bersamaan dengan cincin kecil sikit lah. Okey. Maksudnya tapi dia besar. Dia kecil. Dia kecil sikit. Dia kecil. Okey, dia kecil sikit. Sebabnya saya pernah mengalami, maksudnya benda tu dalam. Okey. Saya nak cari susah sebab ada satu batu besar tau. Maksudnya benda tu ada bawah batu. Lepas tu saya nak putus asa. Saya cakap dengan saya teringat satu gambar yang orang duk korek tanah sikit lagi nak dapat belian. Apa pernah nampak kan kartun? Okey, motivasi punya gambaran kan? Kalau kita berhenti, padahal sebenarnya sikit lagi kita nak dapat apa yang kita nak, betul tak? Saya terjumpa subang India. Subang India yang anting kecil-kecil tu. Dia yang duduk bawah batu bang. Yang dua tadi sepasang kan? Bukan, yang macam durian bunga macam durian lah. Dia duduk bawah batu. Dia duduk bawah batu. Yang kepala dekat bawah batu, dia terkeluar sikit je yang anting-anting tu dekat luar batu. Itu yang nampak. Sebab dia tinggi. Sebab so saya cakap, ya Allah, cakap nasib baik aku korek. Satu, jangan putus asa, percaya pada rezeki dan usaha kita. InsyaAllah kita boleh dapat apa yang kita sabar. Tapi MD kena betul lah yang waterproof, betul? Betul. Jangan beli MD China. Saya cakap, saya bagi rate 10/10 lah. Equinox 600 ni. Betul. Untuk di masa ini, Equinox adalah antara yang paling popular dan ramai penggunanya lah. Sebab pencapaian dia memang terbaik setakat ni. Okey, Pantai. Mungkin nanti lepas PKP ni kembali aman, mungkin kita boleh berjumpa, bersua muka, bersama-sama kita lakukan aktiviti pantai. InsyaAllah, kita doakan. Okey bang, terima kasih banyak. So nanti pun saya akan kongsikan video ni, mungkin tim PKP akan guna untuk promosi. Kemudian sebelum mengakhiri, saya wakil PKP akan berikan secara percuma lah tanda penghargaan untuk malam ni. Cuma nanti saya perlukan apa alamat, secepat mungkin saya akan post lah hadiah ikhlas daripada PKP. Okey bang, nanti abang bagi alamat. Minta maaf kalau ada tersalah cakap, tersalah tanya, tersinggung perasaan, minta maaf. Tak ada bang. Okey, mantap. So kita akhiri dengan alhamdulillah lah.
Alhamdulillah. Terima kasih bang. Terima kasih Manafdi. Assalamualaikum.